Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita adalah solat duha. Okay, solat duha daripada segi bahasa adalah fil lughah awalun nahar hina tusyraqu syams. Okay, waktu awal siang hari ketika terbitnya matahari. Okay. Seterusnya daripada segi syara'annya adalah an-nafilah muaddatu fi waqti duha. Okey, yang bermaksud solat sunat yang ditunaikan. An-nafilah solat sunat, al-muaddatu yang ditunaikan fi waqti duha pada waktu duha. Okey. Seterusnya disebutkan seterusnya dalil pensyariatan. Dalil pensyariatan solat duha ini telah disebutkan dalam hadis. Ada beberapa hadis yang menyebut berkenaan dengan solat duha. Okay, di antara hadisnya adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin siyami salasati ayyamin kulli syahrin wa raka'ati duha wa an utira qabla an anam. Okey, maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku tentang 3 perkara. Yang pertama, puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, solat duha, dan yang ketiga, melakukan solat witir sebelum tidur. Okey, itu dalam hadis di antaranya. Okey. Ada juga hadis lain yang maksudnya adalah daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, pada setiap pagi diwajibkan bersedekah bagi setiap sendi tubuh badan antara kamu. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, dan setiap takbir yang kita buat juga adalah sedekah. Bukan itu saja, setiap amar dan makruf yang kita lakukan juga adalah sedekah. Sedekah untuk sendi tadi tu, untuk sendi-sendi kita. Okey? Tapi semua itu kita dapat gantikan dengan rakaat yang dilakukan pada waktu duha. Okey, jadi macam tasbih, tahmid, tahlil, takbir itu tadi kita dapat dan juga amar makruf nahi mungkar, kita dapat gantikan dia dengan kita punya solat sunat yang kita lakukan pada waktu duha. Itu solat duha lah. Okey. Okey, itu dalil masyru'iyat tadi. Okey, seterusnya waktu solat duha. Bila waktu solat duha? Waktu solat duha ni wa waqtuha min irtifa'i syamsi qadrin rumhin ila zawal. Waktunya bermula daripada tingginya matahari kadar 1 tombak sehingga tergelincir matahari. Maksudnya daripada pagi tu 1 tombak, kadar 1 tombak, sampailah tergelincirnya matahari, iaitu zuhur lah. Okey. Jadi bermula waktu duha lebih kurang selepas berlakunya 27 minit fayabda'u waktu duha taqriban ba'da mudhi'i samaniyata wa 20 daqiqah min waqti syuruq. Selepas berlalunya 28 minit daripada waktu terbit matahari, iaitu waktu syuruq. Okey, waktu syuruq ni macam mana kita nak tahu? Kalau sekarang mudahlah kita nak tahu waktu syuruq. Iaitu waktunya kamu boleh lihat. Okey, kamu boleh lihat, siapa yang ada apps waktu solat. Okey, siapa yang ada apps waktu solat, waktu solat tu bolehlah tengok kat situ waktu syuruknya bila. Okey, siapa yang tak ada boleh Google ataupun boleh nak download apps waktu solat pun boleh digalakkan. Okey. Jadi dalam tu kita biasanya ada 5 waktu solat kan, tapi kat dalam tu dia ada sebutkan subuh, syuruk, zuhur, asar, maghrib, isyak. Okey. Ada juga kadang ada tambah imsak. Imsak, subuh, syuruk, zuhur, asar, maghrib, isyak. Okey.
Jadi untuk hari ini 25 Mei 2021, waktu syuruk pada hari ini adalah 6.58 pagi. Okey, jadi 6.58 pagi kita tambahkan dengan 28 minit. Kita tambahkan dengan 28 minit. Jadi lebih kurang dalam 7.25 ke 7.30, lebih kurang macam tu lah. Okey. Jadi itu adalah waktu duha. Okey. Dalam 7.25, 7.30, itulah waktu duha Okey, seterusnya. Wal afdalu ta'khiruha ila rubu'un nahar. Lebih baik melewatkan solat duha ini dilakukan sehingga 1/4 siang. Okey, 1/4 siang. Okey, disebutkan dalam hadis yang bermaksud daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat orang-orang yang bertaubat dilakukan pada waktu tapak kaki anak unta mula kepanasan. Okey. Tapak kaki anak unta mula kepanasan, kan anak unta kan dekat padang pasir. Jadi tapak kaki dia akan mula rasa panas waktu bila? Takkan waktu malam kan, takkan waktu petang. Mestilah dia mula rasa panas ketika matahari sedang terbit. Okey. Matahari sedang terbit itu adalah pada waktu duha. Itulah dia waktu duha Okey, seterusnya ada 2 rakaat solat duha. Okey, bilangan rakaat solat duha. Bilangan rakaat solat duha ni ada 3. Yang pertama sekali aqalluha. Aqalluha ni yang paling sedikit, yang paling ringkas, yang paling senang lah. Okey, adalah rakaatani, 2 rakaat solat duha. Itu yang paling mudah, yang paling ringkas, yang paling sikit, paling senang lah. Okey. Seterusnya yang kedua, wa aksaruha, dan yang paling banyak. Yang paling banyak adalah samani rakaat. 8 rakaat solat duha. Itu yang paling banyak lah. Dia tak boleh lebih daripada 8. Paling banyak adalah 8. Okey, seterusnya yang ketiga, wa adna kamaliha, dan dia sekurang-kurangnya tapi dia sempurna. Okey, adalah arba'u rakaat, 4 rakaat. Okey. Seterusnya, selesai untuk bilangan rakaat. Seterusnya kaifiat solat duha, cara solat duha. Saya rasa semua dah maklum, semua dah biasa dah macam mana nak solat duha ni. Okey. Jadi cara solat duha saya akan sebut juga kat sini tentang cara solat duha. Yang pertama adalah yukabbiru takbiratul ihram. Okey, mengangkat takbiratul ihram lah. Biniyati solat duha, dengan niat solat duha. Jangan niat solat lain pula. Kalau niat solat lain dah solatnya. Okey, ni solat duha, maka niatnya solat duha lah. Okey. Yang kedua, yaqra'u du'aul iftitah. Kemudian selepas berniat, selepas takbiratul ihram, bacalah doa iftitah. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira sampailah habis. Okey. Dah selesai baca doa iftitah, ya ta'awuz, maka kamu perlu membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian wa yaqra'ul Fatihah, bacalah surah Al-Fatihah sampai habis. Waladdallin. Selepas habis surah Al-Fatihah, bacalah surah selepasnya. Nak baca surah apa? Wa yusannu ay yaqra'u suratul Syams. Disunatkan untuk kita membaca surah Asy-Syams ataupun surah Al-Kafirun, wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha sampailah habis, ataupun surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sampailah habis, lakum dinukum waliyadin. Atau okey. Itu dalam rakaat yang pertama, disunatkan baca surah Asy-Syams ataupun surah Ad-Duha. Kemudian pada rakaat yang kedua disunatkan untuk membaca surah Asy-Syams atau surah Ad-Duha pula. Surah Asy-Syams atau surah Al-Kafirun pada rakaat yang pertama. Okey, pada rakaat yang kedua disunatkan untuk membaca surah Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja sampai habis.
ataupun surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad sampai habis. Atau ini disunatkan. Okay. Kalau nak baca surah lain, boleh ke tidak? Boleh, tak ada masalah. Kalau rakaat pertama kamu nak baca surah Al-Fil, rakaat yang kedua kamu nak baca surah An-Nas, boleh, tak ada masalah. Ini disunatkan. Maksudnya, jika kamu melakukan ini, maka kamu akan dapat pahala sunat. Okey. Kemudian setelah selesai, summa yukmilu rakaat. Kemudian kamu sempurnakanlah rakaatnya. Okey. Kemudian yaf'alu mislu zalik fi rakaatis tsaniyah. Kamu lakukanlah seumpama macam kamu lakukan pada rakaat yang pertama, macam tu juga kamu lakukan pada rakaat yang kedua, cuma surah saja berbeza. Okey. Kemudian sempurnakanlah summa yutimmu rakaat. Kamu sempurnakanlah rakaat dan wa yusallim, dan kamu bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Dah habis. Selesai dah solat. Tu je. Okey. Doa. Jangan lupa doa. Macam doa duha. Allahumma inna duha'uka wal baha'a ba'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Okey, dan sampailah habis. Kalau tak tahu, boleh Google mencari apa doa duha. Okey. Seterusnya, yang terakhir adalah hikmah. Hikmah solat duha. Hikmah solat duha, yang pertama adalah solat duha bimanzilatis sadaqah. An izamil badan wa mafasilihi syukran lillahi ala ni'amihi. Okey. Solat duha ini diumpamakan sedekah bagi setiap tulang-tulang tubuh badan dan sendi-sendinya sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah di atas segala nikmatnya. Okey, Allah dah bagi nikmat. Allah bukan saja nikmat daripada rezeki, duit, harta, makanan dan sebagainya. Sendi-sendi kita ni bangun pagi, kita masih boleh guna tangan kita dengan baik. Kita masih boleh berjalan dengan baik, bercakap dengan baik, mendengar dan sebagainya. Jari jemari masih boleh bergerak dengan baik. Okey. Salah satu cara untuk bersyukur adalah dengan cara melaksanakan solat duha. Okey. Itu yang pertama. Hikmah yang kedua adalah husulul ajril azim ke ajril hajj wal umrah idza shalla subhi jama'atan summa makasa hatta irtafa'at asy-syamsu wa shalla duha. Okey. Mendapat pahala yang besar. Mendapat pahala yang besar seperti pahala orang yang menunaikan haji dan umrah. Sekiranya seseorang itu solat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir sehinggalah matahari terbit, lalu dia mendirikan solat duha. Maksudnya lepas solat subuh dia duduk, dia berzikir, dia baca Quran, dia beribadah. Okey, sampailah tibanya waktu solat duha dan dia pun bangun untuk solat duha. Okey, itu di antaralah hikmah-hikmah solat duha. Ada banyak lagi hikmah solat duha yang lain. Okey. Di antaranya digandakan rezeki, diberikan minda akan positif, akan mendapat aura yang baik. Okey. Kejap.